Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Wafah Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran, Spark. Seterusnya puan moderator, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan syukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla di pagi di waktu duha yang penuh mulia dan barakah ini. Mudah-mudahan kita semua telah melaksanakan solat sunat duha. Bagi yang dah solat duha mungkin boleh letakkan di chat lah, di ruangan chat mungkin boleh maklumkanlah dah solat duha pagi ni sebagai semangat untuk kita sama-sama mengajak sahabat-sahabat kita walaupun secara maya ni sama-sama kita melaksanakan solat sunat duha. Saya yakin dan percaya mesti ada yang dah kan. Jadi insya-Allah semoga kita semua istiqamah dalam keadaan ketaatan kepada Allah, insya-Allah, amin. Okey, ada yang respon lepas kelas. Okey, no problem, insya-Allah masanya pun panjang. Cuma pastikan kita melaksanakan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Dan kita pun dah berada pada hari yang kedua Rejab. Alhamdulillah. Semoga juga bertambahlah iman, bertambahlah amal, bertambahlah kesungguhan kita untuk menghadapi Ramadan dan jadikan Rejab dan Syakban ini sebagai satu persediaan. Mudah-mudahan sentiasa bertambah, segala-galanya bertambah, yang kebaikan lah, bukan bertambahnya berat badan, bertambahnya bebanan pula kan. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati kita semua, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi insya-Allah seperti biasalah pagi ni kita panaskan enjin dengan sesi soalan uji minda. Kita sambung pada soalan yang ke-11. Ni kita panggil sebagai general knowledge, soalan pengetahuan umum. Okey, soalan dia, apakah cara sunnah menghilangkan gangguan syaitan ketika mendirikan solat? Apakah cara sunnah
menghilangkan gangguan syaitan ketika mendirikan solat. Saya bagi pilihan jawapan A, B, C, D. Membaca a'udzu. A'udzu ni ta'awuz lah. Saya letakkan a'udzu supaya ibu-ibu mudah faham lah kan. Dia istilah dia ta'awuz ataupun isti'azah. So baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ludah 3 kali, kemudian pandang ke kiri. So kita boleh bayangkan sikit lah. Kita baca a'udzubillah dulu sampai habis. Lepas tu kita ludah dulu, lepas tu kita pandang ke kiri. Ataupun B, ludah dulu sebanyak 3 kali, lepas tu pandang ke kiri, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. C, kita pandang ke kiri dulu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita ludah sebanyak 3 kali. Dan yang D, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, memandang ke kiri dan kita ludah sebanyak 3 kali. So agak-agak ibu-ibu lah walaupun ni kita tak belajar lagi sunnah ni, tapi sekadar kita uji kefahaman dulu. Okay, mana satukah jawapan yang paling tepat? Okey, terima kasih kepada yang respon. Tak apa, boleh ambil masa sikit untuk memikirkan secara kita boleh berimajinasi sikit. Kan? Baru kita nampak dia punya kaedah dia. So kepada yang menjawab tu terima kasih kepada Bonda Badrihdin yang menjawab D. Okay, Kak G sebutkan A baca dulu, lepas tu ludah kanan kiri. Okey, ludah kanan kiri. Kita tak apa, jadi kita bincang. Okay, terima kasih kepada Bonda Hindul Mustafa, Norizam dan Rohaya dan Bonda Jalilah. Ramai yang jawab D ni ya. Okey, ada yang jawab C juga ni. Maaf kepada Bonda Bonda Badriah. Maaf. Saya sebut tadi Badrih kan. Okey. Sebab nama dalam Google Meet ni Badrih, saya sebut Badrih lah. Okey, tak apa. Okey, Bonda Badriah Okey, baik. Okey, kemudian Bonda Norizan dan Bonda Azmah jawab C. Okay, ada yang sebut C, ada yang sebut D lah. Ada yang sebut A tadi. Okay. Okay, ramai yang jawab. Terima kasih kepada yang respon. Okay, Kak Noh jawab D. Bonda Nur Yahya jawab C. Okay, Kak Niksum jawab D. Okay. Setakat ni A, C dan D lah yang ada pilihan. B tak ada lagi ya. Dia pusing-pusing benda sama cuma susunan tu je. Susunan mana yang paling tepat. So kita cuba fikir dulu, kita cuba membayangkan, berimajinasi. Kalau nak buat pun boleh. Tapi pastikan ludah tu tak keluar kahak lah, tak keluar apa ni pula kan, keluar kahak ailio yang banyak kan. Kita hanya buat syarat Okey, ada yang jawab A pada Bonda Saimah. Okey, terima kasih kepada yang merespon. Kita bagi sikit masa lagi dalam lebih kurang 20 saat. Okay, dilarang berbincang dengan kawan-kawan Mana tahu buka WhatsApp, tanya kawan apa jawapan semua. Ni tak adil lah. Okey, ada yang jawab C, Bonda Rosnaini, terima kasih. Kak G, A, ludah kiri syarat. Okey, syarat tu dah betul. Okey, ludah kiri tu pun dah betul. Pandang ke kiri ludah ni. Okey, ada yang menjawab A. Okey, Bonda Rahimi. Right. B tak ada orang jawab B Ludah, lepas tu pandang kiri, baca a'udzubillah. Macam logik juga kan? Bukan lah. Ludah dulu, pandang ke kiri, baca a'udzubillah. Okey, Hajah Zakiyah jawab C. Okey, terima kasih. Bonda Rohimi dah tukar jawapan A ke D. Berhijrah jawapannya. Tak apa, ada masa kan. It's okay. Terima kasih kepada yang respon. Okay, Bonda Noraini jawab C. Bonda Alia jawab D. Okay, Bonda Siti Hartini jawab D. Dilarang berbincang saya ulang dilarang berbincang dalam WhatsApp ke, dalam TikTok ke, cari jawapan tak boleh Kita menguji kefahaman kita masing-masing. Kalau salah kita perbetulkan. Okay, Bonda Anum, Bonda Anum jawab D Bonda Rahma dan Bonda Anissa jawab C. Dan Bonda Saimah jawab D. Okay, Bonda Rostani jawab C. Okay, C dengan D lah pilihan ramai ni. Okay, ada juga jawab A Bonda Latifah jawab A, Bonda Norin jawab D. Kak Niso bincang kat Google Classroom. Oh, ada Google ni Google apa Classroom tapi dilarang berbincang tidak adil tidak adil sama sekali. Ini telah melanggar syarat kuliah kita kita ada denda nanti. Group chat, group chat. Ini kan GC tu Google Classroom. Okay. Tak boleh dilarang berbincang tidak adil sama sekali. Saya report dengan admin nanti.
Gurau-gurau je insya-Allah. Okey. Kita bincanglah kot, mungkin dah amat tak sabar dengan jawapan. Okey, baik. Jadi sebenarnya ketiga-tiga perkara ni kita kena buat. Cuma pilihan jawapan ni kita nak tengok yang mana satu susunan yang betul. Mengikut kepada hadis yang Nabi SAW telah berpesan kepada kita lah melalui hadis. Jadi kita tengok apakah dia punya jawapan. Okey. Yang mana jawapan kepada soalan tadi ada dalam satu hadis riwayat Muslim 2203. Saya bacakanlah apa hadisnya. Di mana hadis ini daripada Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan menghalangi antara diriku, solatku dan kesemua aktiviti solatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itulah syaitan yang namanya khinzib. Jika engkau rasakan kehadiran dia, mintalah perlindungan kepada Allah. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Uthman menjelaskan, aku lakukan dan Allah hilangkan gangguan daripada aku. So kita nampak susunan yang Nabi sebut, iaitu kita baca dulu isti'azah, kan, meminta perlindungan ni maknanya kita baca isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Paling kurang pun kita baca auzubillahi minasyaiton, dan jangan sebut auzubillah sahaja. Perkara ni saya rasa dah pernah saya sebutkan, di mana auzubillah sahaja ni dia boleh mengubah maksud. Dan asal maksud kepada auzubillah, aku berlindung dengan Allah. Tapi disebabkan maknanya tak lengkap. Kan aku berlindung dengan Allah daripada apa kan? Kita tak tahu. Dia tak disebut dengan lengkap. So bila tak lengkap, kan dalam bahasa Arab ni dia satu keistimewaan dan satu benda yang membahayakan. Bila tak lengkap maksud, dia akan berubah maksud dia. Bila tak lengkap maksud asal, dia boleh ubah maksud. Contohlah, saya bagi contoh lain. Wallahi kan, bila sebut wallahi ni, waw tu asal waw maksud dia adalah dan. Waw yang ataf. Tapi bila sebut wallahi ni, dia jadi waw qasam, waw janji. So dia akan jadi demi Allah. Asalnya kalau kita faham, wallahi tu adalah dan Allah. Tapi dan Allah ni tak lengkap maksud dia. So, sebab itu ada satu kaedah lain, dia akan sebut waw qasam, waw yang janji. So wallahi dia akan sebut demi Allah. Kan wabillahi wa tallah kan contohnya lah. Itu antara perkataan yang menunjukkan bahasa Arab ni bila dia tak lengkap sesuatu ayat, dia akan mengubah maksud yang asal. So sama dalam istilah ni, baca auzubillah ni, kalau kita lihat mana-mana ulama pun menyebutkan baca yang lengkap. Macam Imam An-Nawawi sebut baca penuh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keringanan, baca auzubillahi minasyaiton. Dan kebanyakan ulama menyebutkan benda yang sama, lengkap kan? Jumhur ulama berpandangan begitu. Dan kalau kita lihatlah sekadar bacaan saya, tak ada lagi mana-mana ulama yang menyebutkan baca auzubillah saja. Wallahu alam lah, tapi itu lebih selamat. Maknanya kita bacalah penuh. Sebab auzubillah saja dia boleh membawa maksud aku berlindung daripada Allah. Maknanya aku tak nak Allah. Sebab kalau aku berlindung dengan Allah, tak lengkap kan, daripada apa. Sebab tu kalau boleh kita ubah cara cakapan, bila sebut macam ada benda buruk yang berlaku, kita sebutkan na'udzubillahi min zalik. Kami berlindung dengan Allah daripada perkara itu. Macam tu. Itu lebih selamat lah. Maknanya keluar daripada khilaf. Kalau sebut na'udzubillah, kan biasa orang sebutkan na'udzubillah. Semua nak shortcut kan. So benda tu dia sebenarnya boleh mengubah maksud. Sama juga dengan auzubillah. Auzubillah kita sebut isti'azah ni sebaiknya kita lengkapkan. Paling pun sampai minasyaiton. Okey, itu isti'azah lah, itu lafaz yang lengkap sampai syaitan, ataupun lebih baik penuhkan terus sampai ar-rajim kan. Syaitan yang dilaknati, yang direjam, yang dimurkai Allah. So lepas kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz tu isti'azah, barulah kita akan ludah ke arah kiri 3 kali. So maknanya apa? Ludah ke arah kiri. Kita pandang dululah kan ke kiri, baru kita ludah. Ludah ni bukan makna keluarkan kahak yang ada. Jangan time tu pula khak tui macam tu kan. So dia tak boleh keluarkan macam tu. Dia hanya buat syarat. Dan dia ludah ni ke arah kiri sahaja. Kanan tak perlu. Sebab disebut dalam apa yang ulama syarahkan, seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jantunglah tempat bisikan syaitan. Kan jantung kan ke belah kiri kan. So jantung tempat bisikan syaitan yang boleh membolak-balikkan. Dia sebutkan al-qalb ni kan, jantung tu. Kita biasa sebut hati kan.
Sebenarnya dia beza. Yang muqallibal qulub tu adalah al-qalb. Qalb tu adalah jantung. Jadi jantung ni tempat bisikan syaitan yang kita berbolak-balik. Yang kejap jadi baik, kejap kita fikir yang bukan-bukan. Melalui apa sifat yang datang tu daripada jantung lah. So, di situlah tempat bisikan syaitan dan kita membaca isti'azah, kita ludah ni maknanya dia kita boleh faham dengan istilah tiup. So, tiupkan ke jantung, jadi itulah akan mengelakkan ataupun menghilangkan gangguan syaitan. Jadi itulah yang kita boleh faham apa hikmah yang kita amalkan sunnah ni. So, apa jawapan dia? Mungkin ada siapa-siapa yang boleh lihat balik pilihan jawapan dan sebutkan dan tuliskan apa jawapan dia. A, B ke C ke D? Dia A dengan D macam lebih kurang. Sepatutnya apa yang tepat jawapan dia? Tepat dia adalah jawapan D. Okay, terima kasih kepada Bonda Hayati, Bonda Muslihah. Dia sebenarnya kita mungkin keliru sikit lah. A tu sebab kita sebut ludah dulu kan, baru kita pandang. Sebenarnya tidak, kita sebut tadi maknanya kita akan ludah ke belah jantung ni. So bila nak ludah ke belah jantung, kita akan gerakkan kepala sedikit kan. So bila kita nak gerak kepala sedikit, baru kita akan ludah. Maknanya kita tiupkan. Kita dah baca isti'azah, kita pandang ke kiri, baru kita tiupkan ke bahagian jantung. So di situlah akan hilangkan gangguan syaitan yang telah berlaku. So jawapan dia adalah D. Dia macam tricky sikit lah tu saya kata. Dia macam tricky sikit sebab dia dekat-dekat. So bila kita jawab A tu, dia bukanlah kata salah, maknanya dia kurang tepat. Sebab kita kena ludah tu kat belah jantung. So sebelum nak ludah, kita akan memandang dulu ke kiri kan. Baru kita akan ludah. So jawapan dia adalah D lah. Tanya kepada semua yang menjawab dan khususnya kepada yang betul. Alhamdulillah, semoga kita dapat sama-sama amalkan insya-Allah. Tapi ni bila ada gangguan lah. Jangan duk setiap kali solat tu duk ludah je kerjanya kan. Dan ludah ni jangan keluarkan air liur yang terlalu banyak. Kalau ikutkan kepada pandangan ulama, memang ada yang mengharuskan keluarkan sedikit. Seperti kata Imam Ibn Hajar. Disebutkan disertakan air liur yang sedikit. Tapi kita ni faham-faham lah, kita takut ingat sikit yang keluar. Sekali terkeluar segumpal, nak backup balik tak boleh dah. Kan sebab itu kita lebih baiklah kita hanya meniupkan. Itu lebih selamat yang boleh kita amalkan. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Okey, kita lihat kepada perbincangan masuk pada sunnah yang ke-22. Sambung daripada semalam iaitu semalam kita bincang tentang witir. So kita bersambung pada pagi ni tentang solat juga, cuma pada sunnah yang ke-22 lah. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah ke-22 iaitu tajuk dia berbaring setelah solat sunat subuh. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat sunat fajar, jika baginda masih sedar, baginda akan bercakap denganku. Jika tidak, baginda akan berbaring, yakni mengiring pada pinggang kanan. Sehinggalah dipanggil untuk iqamah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 1161. Okey, dalam hadis ni, apa yang kita boleh ambil manfaat? Okey, pertama sekali kita dah bincangkan berkenaan antara sifat solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya pernah sebut lah, kita tak bincang secara proper lagi saya pernah sebut sebelum ni, iaitu Nabi akan solat malam ni sampailah hampir waktu subuh. Dan Nabi juga akan mendirikan solat sunat subuh. Kita boleh panggil solat sunat subuh, solat sunat fajar, qabliyah pun kita boleh sebut, walaupun biasa istilah dia 3S kan, solat sunat subuh. Tu lebih orang kata apa, lebih macam fancy lah, lebih senang kita ingat. Okey, tak kira lah apa je istilah dia, kita solat tu yang mana kita faham Nabi SAW pun mendirikan solat sunat subuh ni adalah di rumah. Dan rumah Nabi dekat dengan masjid dan Nabi yang jadi imam. Okay, so bila Nabi amalkan sunnah ni sangat sesuai lah. Kan, sebab kita nampak semuanya sesuai untuk Nabi. Bagi kita pula, kan, kita ni pada hari ini yang mana mungkin nak kata rumah dengan masjid kita mungkin jauh. Kan, kita mungkin terlepas nak dapatkan takut terlepas takbiratul ula, takbir yang pertama. Mungkin lebih berbahaya takut terlepas solat berjemaah terus kan.
Sebab kita duduk kat rumah takut terleka, terlalai kan, tertidur, terbaring. Jadi perkara ini kita kena lihat dengan lebih holistik. So kita solat sunat ni ikut pada individu. Kalau berkesempatan buat di rumah dekat dengan masjid, so tak ada masalah. Tapi kalau kata ada keraguan, dia tak pasti, baiknya disolatlah sunat itu di masjid. Di tempat yang dia nak solat fardu nanti. Okey, jadi dalam hadis ni kita faham bila disebutkan Nabi, kadang-kadang Nabi akan baring, kadang-kadang Nabi akan bercakap dengan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa dia punya sebab. Nabi SAW amalkan ni bukanlah satu benda yang syariat. Nabi amal kerana Nabi penat, letih. Menunjukkan Nabi letih berqiyamul lail dan Nabi perlukan rehat. Sebab itu kadang-kadang Nabi baring, kadang-kadang Nabi akan bercakap. Bila sebut kadang-kadang ni, dia satu kata tanda ataupun isyarat perkara itu bukanlah syariat. Di antara kita nak bezakan sunnah yang syariat dan sunnah yang kita panggil jibiliyah kan, sunnah yang Nabi buat secara individu, persendirian yang tak disyariatkan. Antara tanda dia, yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi buat perkara itu kadang-kadang. So itu biasanya tak akan jadi syariat. Lagi yang kedua adalah dia lebih kepada kesukaan Nabi. Favorite Nabi dalam sesuatu perkara, so itu pun tak akan jadi syariat. Yang ketiga adalah budaya. Budaya orang Arab. So itu pun tak akan jadi syariat. Ini antara tiga ciri-ciri yang kita boleh kenal pasti sebagai orang awam. Kita belajar hadis, kita belajar tentang sunnah, so kita boleh kenal pasti. Ni sama ada ni sunnah syariat ke ataupun bukan syariat. Okey, itu. Jadi dalam hadis ni, Nabi buat ni kadang-kadang. So kita nampak jelas dia bukan satu syariat. Dan Nabi buat ni atas dasar individu. Nabi perlukan rehat, Nabi baring. Nabi bukan tidur, Nabi baring. Sedar baring ni bila dalam keadaan sedar, bila iqamat dilaungkan maka Nabi akan bangkit. So itu yang kita boleh faham dah. So sebab itulah dia jadikan sunnah ni walaupun Nabi buat, tapi dia bukanlah jadi syariat. Dia sekadar sunat jibiliyah, sunnah jibiliyah. So bagi kita yang mana ada kesempatan, kemampuan, buatlah. Tapi kita buat ni atas dasar cintakan Nabi sahaja. Ni bagi yang ada kesempatan. Bagi yang tak sempat, tak yakin boleh buat, so dia tak perlu buat. Cuma dia belajar, dia tahu. Dia tahu sebab supaya apa? Supaya orang lain bila ada yang amalkan, so dia tahu. Ini antara yang cara Nabi amalkan. Tapi biarlah bertepatan, maknanya orang tu memang betul-betul dia qiyamul lail, so dia rehat sekejap. Kalau contoh bulan Rejab ni kita dah target nak buat banyak-banyak qiyamul lail kan. So kita bangkit awal-awal, katalah bangun pukul 4 pagi, kita siap-siap, kita solat sejam setengah macam tu. So kita rasa nak rehat sekejap. Kan, nak rehat sekejap. Sebab kita sesuai, kita memang nak qiyamul lail. So kita rehat sekejap lah. So rehat itu, kita baring itu lepas solat sunat subuh, sementara tunggu iqamah, maka itu kita buat atas dasar cintakan Nabi SAW. So kita belajar ni supaya kita dapat kenal. Ini bukanlah syariat. Kan nanti ada orang yang sebut pula ni syariat. Kan kita lepas solat sunat subuh kena tidur. Nanti lepas ni pergi masjid ramai-ramai tidurlah berjemaah. Dapat pahala tidur berjemaah. 27 pahala pula. Siapa pula cerita macam tu kan. So janganlah kita memandai-mandai pula. Dia bukanlah satu syariat. Dan tidur ni bukan tidur, maknanya dia baring, dia hanya dalam keadaan sedap. Dia hanya rehat saja. Bukan dia tidur sampai berdengkur keluar air basi tu tak. Itu dah melampau kan. So itu maksud dia. Jadi kita berbaring sekejap bagi yang memerlukan, bagi yang nak rehat. Okay? So itu kita boleh faham lah daripada hadis ini. So bagi yang siapa yang nak amal, amalkanlah. Bagi yang tak yakin, tak perlu amal. Kita belajar ni sekadar kita ambil tahu tentang Nabi SAW. Kita lihat pula hadis yang berikut. Okey, ini sunnah yang ke-23 yang Nabi amalkan. Tajuk dia, imam dibolehkan membaca ayat dengan suara yang nyaring, yang kuat ketika zuhur dan juga asar. Okey, kita lihat apa hadisnya. Ini hadis ini daripada Abu Qatadah Al-Haris radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata Rasulullah SAW mengimamkan kami semasa solat zuhur dan asar. Pada 2 rakaat yang pertama, baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah yang lain. 2 surah iringan. Wa ahyanan, dan kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaan dan memanjangkan rakaat pertama. Pada 2 rakaat terakhir, baginda hanya membaca Al-Fatihah.
Ni yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 759. Okey, dalam hadis ni pula apa yang kita boleh ambil manfaat ibu-ibu sekalian seperti mana tajuk dia, iaitu kita bila mana solat dalam keadaan yang sir kan, iaitu zuhur dengan asar. Kita dah tahu sunnah yang asal yang memang menjadi kebiasaan sampai hari ini adalah kita membaca dengan perlahan. Nama pun sir kan, kita baca dengan perlahan. Bukan dalam hati pastikan kita baca itu paling kurang kita dengar. Sebab ada yang masih dia tak faham kaedah, dia ingat dalam hati. Sebab ini masih berlaku lagi. Sampai hari ini pun macam bila saya sendiri personal, bila solat di mana-mana masjid surau, kita dapati ada orang yang di sebelah kita ni yang dia tak bergerak mulut dan tak keluarkan suara langsung. So bila dia tanya, rupanya kata dalam hati. So benda ni tak tahulah, mungkin dia tak belajar ke kan, ataupun dia tak tahu nak kata apa, tapi sebenarnya memang tak sah lah solat dia, sebab rukun qauli tu dia tak ucapkan. Kan Al-Fatihah ni paling kurang kita kena dengar. So disebutkan baca sir ni adalah kita baca dengan perlahan, suara yang paling kurang kita dengar. Suara tu kena jelas, bukan dalam bentuk angin, bukan hembusan angin, hembusan nafas. Dia kena dalam bentuk suara. Paling kurang kita dengar lah. Okay, baca sir. Jadi ibu sekalian, zuhur dengan asar, memang asalnya kita baca dengan perlahan. Okay. Tapi dalam hadis ini memberikan satu gambaran, kadang-kadang Nabi SAW akan membaca dengan suara yang kuat, yang nyaring. Jadi itu nak menunjukkan hadis yang sahih ni disebutkan untuk memberikan satu isyarat zuhur dengan asar, kalau ada keperluan nak baca kuat tak jadi salah. Ada keperluan. Bukanlah kata lepas ni solat zuhur dengan asar kena baca kuat juga sebab Nabi buat kan, so kita kena buat. So bukan macam tu. Itu bukan kaedah yang belajar yang betul. Kan kita kena faham dulu apakah sebab kan kita nak dengar satu hadis, dengar satu ayat Quran, kita kena faham apakah kaedah dalam beramal. Sebab kita boleh amal dengan betul. Sebab itu perlukan kepada huraian ulama. So dalam hadis ni, bila mana ulama syarahkan, antara Imam Ibnu Hajar dari Fathul Bari, kan Imam Ibnu Battah dalam syarah Sahih Al-Bukhari, bila kita lihat apa yang mereka syarah, saya dah ringkas kesimpulannya, kita boleh membaca, diharuskan membaca dengan suara yang kuat ketika adanya keperluan. Apa contoh keperluan? Ketika mana kita nak mengajar kepada jemaah. Apa maksud mengajar? Saya bagi contoh, kita pergi ke satu kampung, ini bagi ayah-ayah lah, bagi tuan-tuan sekalian yang mana menjadi imam kan. So imam yang ditugaskan dalam sebuah kampung yang kebanyakan orang di situ mungkin tak pandai baca Al-Fatihah, maknanya mungkin mu'allaf, mungkin baru dia belajar fardu ain. So kita solat subuh, maghrib, isyak, insya-Allah no problem lah sebab kita baca dengan kuat. So makmum boleh ikut serentak dengan imam kan, sebab dia masih tengah belajar. Tapi zuhur dengan asar, kita khawatir kita baca perlahan, mungkin ada yang tak hafal, mungkin ada yang tak baca. Kan? So kita di situlah contoh kita boleh kuatkan suara sebagai seorang imam, adanya keperluan, kita kuatkan suara, kita pesan kat jemaah siap-siap, ikut sekali bacaan kita. So itu contoh kita mengajar kepada jemaah. Tapi bila ada keperluan lah, bila ada keperluan kita baca dengan kuat. Contoh lain, kalau kita pada hari ini, kita secara praktikal kita boleh buat apa? Kita nak ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita kat rumah. Kan, yang mana mereka masih kecil dan mereka pun duduk di rumah, kita nak solat. So kita nak solat ni mesti dia akan ganggu kita biasanya lah. Kan, kalau dia tak tidur, dia ganggu kita kan. Kalau tak, dia tidur lah. Dia buat ialah mimpi tu. So bila dia tak tidur, dia datang, dia ganggu kita. So waktu itu kita boleh kuatkan suara. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita kuatkan suara, memberikan satu penegasan kepada anak cucu tadi, kita sedang solat, dan dia pun akan terikut dengan bacaan kita. Kan, secara automatik maknanya dia pun dah diajar dengan bacaan kita. So di situ kita boleh kuatkan, tak jadi makruh. Kalau asal hukum tak ada sebab menjadi makruh. Kan, sebab dia bercanggah dengan sunnah Nabi yang asal, yang telah dimuktamadkan. Kan, sunnahnya adalah kita baca perlahan. Tapi bila nak baca kuat ada sebab, so jadi harus. Tak ada sebab, jadi makruh. Lagi satu, bagi mereka yang nak menghayati bacaan. Ini biasanya berlaku kepada para huffaz yang hafal Quran, yang nak mengulang bacaan dalam solat. Ada satu tabiat lah.
Bagi mereka yang hafal Quran ni, memang mereka biasanya suka untuk baca ayat yang dihafal dalam solat. Sebab waktu tu lah biasa kita akan baca surah kan, bila nak jadi imam tarawih contohnya kan. So memang kita akan baca surah yang kita hafal dalam solat. So waktu itu pun sama dengan tujuan kita nak menghayati maksud, menghayati bacaan, kita menguatkan suara. Tapi ini ketika solat bersendirian lah, bukan solat jadi imam di depan ramai. Kan, sebab kita nak hayati tu individu, bukan hayati maknanya depan orang-orang ramai. So kita bacalah perlahan. Sama juga dalam solat sunat, yang asalnya perlahan kita baca kan, jadi kita boleh kuatkan suara dengan tujuan macam tu. Sebab itu solat hajat, kalau kita perasan solat hajat kan, asalnya kita baca perlahan kan, tapi ada setengah tempat dia akan baca kuat. Sebab masih ada jemaah yang dia tak faham bila solat hajat ni nak kena baca apa. Padahal sama je. Tapi sebab ada yang tak faham, jenis yang mungkin memang jenis yang agak tak berapa nak faham, so kita baca kuat, nak ajar kepada jemaah tu. So tak salah. Sebab benda ni adalah diharuskan bila adanya keperluan. So kita nak faham kaedah ni supaya kita tak cepat menganggap perkara ni makruh. Bila ada sebab jadi jadi harus, bukan sunat jadi harus. Diharuskan, boleh kita buat. Tak menjadi kesalahan. Okey, dan sunnah juga kita dah sebut, iaitu rakaat 3 dan keempat hanya membaca Al-Fatihah. Nanti kita akan bincang dalam satu sunnah, ada juga ketika yang Nabi membaca surah. Nanti kita akan bincang. Kalau dalam sunnah yang ke-25 tak silap, kita akan lihat. Okay, so itulah masuk kepada sunnah ke-23. Kita masuk pada sunnah ke-24. Okay, ini saya kira menarik sikit lah, yang kita boleh amalkan. Okey, tajuk dia adalah berdoa ketika membaca ayat rahmat dan berta'awuz ketika membaca ayat azab. Okey, dalam hadis ni daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku solat bersama Nabi SAW. Baginda membaca Subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan Subhana rabbiyal a'la pada sujud pada ayat rahmat. Baginda berhenti dan membaca dan memohon, yakni hajat. Pada ayat azab, baginda berhenti dan berta'awuz, yakni perlindungan. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 871. Baik, jadi ibu sekalian, apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Bila mana kita lihat kepada huraian oleh ulama kan, seperti disebut oleh Imam Abu Daud lah ketika mana syarah dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Daud. Kita lihat dalam perbahasan disebutkan salah satu sunnah yang kita jarang kita amal bila membaca ayat Quran ataupun dengar bacaan ayat Quran. Maknanya dalam solat lah, kita baca sendiri ataupun kita dengar imam baca. Ketika sampai kepada ayat rahmat. Ayat rahmat ni adanya kalimah rahmat. Tak kira lah, kita dengar je rahmat, rahmatan, rahmatun. Kan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Contoh ayat ni kan. Dengar je perkataan rahmat. Kalimah rahmat ni antara sunnah adalah kita berhenti seketika dan meminta hajat. Kita panggil lebih kepada tawassul lah. Tawassul dengan ayat rahmat. Dengan rahmat tersebut, dengan ayat yang ada rahmat, maka lebih mudah Allah terima doa yang kita nak hajatkan. Ini sunnah Nabi sebenarnya. Dalam solat kita buat macam tu. Dengar ayat ataupun kita sendiri baca ayat. Kalau kita baca, kita dah boleh plan dah. Dengar apa yang mana kita nak baca ni ada rahmat, kita berhenti sekejap. Dia sekejap jangan lama sangat. Dia masih kena mewalat, kena berterusan. Cuma kita boleh berhenti seketika untuk doa yang ringkas. Doa yang sangat simple. So doa apa? Mintalah yang paling mudah. Doa keampunan ke, doa minta syurga ke, doa keberkatan ke, apa-apa yang kita hajatkan. So kita minta, kita doakan dalam tempoh masa yang singkat. Bila dengar kalimah rahmat, lepas akhirkan ayat tu. Satu lagi juga, kita mendengar ayat azab. So ayat azab adalah ada kalimahnya azab. Tak kisahlah apa-apa azabun syadid, contoh kan. Ulaika lahum azabun syadid. So kita dengar perkataan azab ni, maknanya dia sebagai peringatan kepada kita supaya ingatlah tentang azab yang Allah akan berikan kepada mereka yang buat maksiat. So kita dah dengar perkataan azab. Apa yang kita patut buat? Reaction kita ketika solat. Tak kira lah kita baca ataupun kita dengar orang ni imam baca. So kita kena buat apa? Kita kena berhenti seketika, tawakuf sekejap dan kita membaca isti'azah.
membaca a'udzubillahi minasyaitan paling kurang, ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kat sini timbul persoalan, kan, kenapakah kita membaca isti'azah? Kan tadi dah sebut dah, kalau rahmat kita baca doa dengan rahmat Allah, dengan tawasul kepada ayat tersebut, kita minta doa kepada Allah, so Allah makbulkan, lebih mustajab kita minta tu. Persoalan dia timbul, kenapa ayat azab kita tak minta dia perlindungan daripada azab? Kan, kenapa kita tak minta contoh Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, contohlah azabin nar, kan, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab neraka-Mu. Kita boleh doa macam tu. Tapi kenapa persoalan kenapa kita membaca isti'azah? So perkara ni pun bila ulama bahaskan balik, disebutkan antara sebab dia adalah kita mendapat azab Allah ni berpunca paling utama adalah kerana daripada gangguan syaitan. Sebab fitrah kita adalah suci. Sebagaimana bayi yang baru lahir, memang kita suci. Tapi kita dirosakkan ataupun kita menjadi semakin buat benda yang tak elok, semakin benda yang kata bermaksiat ni, asal berpunca daripada gangguan syaitan. So bila kita ada shield, kita ada satu kata apa, nak menempis gangguan syaitan, so di situ kita akan dapat mengelakkan azab Allah. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah Islam sekali, kan, kita boleh lihat kebanyakan mereka yang bergelar musuh-musuh Allah, kan, maknanya mereka yang sentiasa menentang agama Islam ke, kan, bahkan yang Nabi sendiri hadapi ke, kebanyakan mereka ni semua diganggu oleh syaitan. Kan, sifat mazmumah semua datang daripada syaitan. Baik kata paling simple ujub ke, kan, paling bahaya sampai syirik ke, semua adalah berpunca daripada gangguan bisikan syaitan. So sebab itu bila kita dengar ayat azab, kita bukan hanya minta perlindungan daripada azab tu je, tapi kita minta terus perlindungan daripada punca kita dapat azab. Kan beza, kan, kalau kita minta perlindungan daripada azab ni, itu hanya kesan, kan, kesan. Tapi kalau kita minta perlindungan daripada punca dia, syaitan ni, kita minta perlindungan daripada syaitan, so itu lebih selamat, kan. Maknanya sebagai contohlah, katalah kita contohlah kita buat benda yang tak elok, katalah kita cakap benda tak elok, katalah kita kata kata-kata kesat. Okey, kalau kita dah buat dosa, kita minta ampun, kan, kesan dosa tu kita dah buat, so kita minta ampun, maknanya dosa itu memang insya-Allah akan diampunkan. Tapi kesan perkataan itu kita dah ucapkan. Berbeza kalau orang yang tak buat dosa langsung, kan. So itu lebih baik berbanding orang yang buat dosa tapi dia bertaubat. Memanglah dia bertaubat, maka dosanya diampunkan, tapi perkara itu dia dah buat. So bila kita bandingkan antara dua, yang tak buat dosa langsung dan yang buat dosa dan bertaubat, sudah pasti yang lebih mulia adalah mereka yang tak buat dosa langsung, sebab dia tak terkena langsung calitan perbuatan maksiat ke atas dia. So sebab itu kita membaca ta'awuz ni supaya mudah-mudahan dengan kata apa, satu peringatan ayat azab tu, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tak terkenalah gangguan syaitan langsung. Lebih baik kita mencegah daripada merawat. So itulah maksud dia. Yang lebih baik kita tak dapat langsung gangguan syaitan berbanding kita dapat gangguan, kita buat benda yang tak elok, maksiat, lepas tu kita bertaubat, kan. So benda tu dah ada kesan buruk tu, kita dah pernah buat, so mungkin akan jadi kita nak ulang lagi, terikut nafsu pula, kan. Macam biasa orang kata tu lah, kan, mencegah daripada merawat tu, kan? Orang yang pernah buat maksiat sekali tu, walaupun dia dah bertaubat, tapi kadang-kadang dia akan terganggu lagi, mudah terganggu sebab dia pernah buat, so kesan tu masih ada kat dia, berbanding orang tak buat langsung. Sebagai contoh lah, senang, rokok lah, contoh rokok, orang yang dah pernah isap dengan orang tak pernah isap. Orang yang tak pernah isap rokok ni memang dia insya-Allah dia boleh kuatkan iman dia, maknanya dia tak akan ada apa-apa gangguan. So dia tinggal nak elak je sungguh-sungguh. Kan dia tak pernah rasa keindahan ataupun kata kegianan tu, kan. Berbanding dengan orang yang pernah hisap rokok, so dia nak tinggalkan walaupun dia dah berjaya tinggal pada awal, tapi dia dah pernah rasa benda tu. So bila kadang-kadang dia boleh tertipu lagi sekali, kan. Kadang-kadang dia macam nak cuba lagi, macam iman dia tergoda sikit sebab dia dah pernah buat, walaupun dia dah bertaubat tapi dia dah pernah buat. So ada kesan pada diri dia, kan. Paling tidak pada kesihatan dia mesti ada kesan, kan. So itulah saya nak bagi contoh
supaya kita ni lebih baik kita mencegah daripada merawat. So itulah nak kata apa sebab kita baca ta'awuz. Kenapa tak baca minta perlindungan daripada azab? Kita minta perlindungan daripada syaitan terus. Sebab itu lebih penting berbanding kita minta perlindungan daripada azab. Sebab azab ni kesan kan, kita minta perlindungan ni untuk punca. Puncanya adalah syaitan. Okay, so saya bagi contoh lah, katalah ibu-ibu sekalian, nak amalkan ni mungkin payah kan. Sebab kita nak kena dengar ayat rahmat kan, kita kadang-kadang tak perasan ayat tu kan, kita pun bahasa Arab. Sama juga ayat azab, kita mungkin tak berapa nak fokus, mungkin terlepas, mungkin imam tak baca, kita pun mungkin tak baca kan. So katalah ibu-ibu sekalian tak mampu nak buat sunnah ni secara berterusan, tapi kita masih nak buat, maknanya kita masih nak berdoa. So jangan lepaskan peluang berdoa. Saya dah pernah sebutkan dalam kuliah hadis tentang doa tu, iaitu doa dalam sujud. Dalam setiap kali sujud jangan lepaskan peluang, doa sikit-sikit pun tak apa. Dan lagi satu adalah doa lepas tahiyat sebelum berikan salam. Okay, selepas tahiyat sebelum berikan salam, saya dah pernah share dah dua jenis doa kan, yang doa Nabi amal dalam riwayat Al-Bukhari tu 1377, yang 4 perlindungan yang Nabi minta. Lagi satu doa Nabi wasiat kepada Muaz bin Jabal kan, di dalam hadis riwayat Abu Daud 1522. Okay, so yang tu pun kita boleh amal. Okay, lagi satu, ada lagi 2 doa saya share sekarang lah. Lagi 2 doa yang kita boleh amalkan. Okay, yang mana saya tambahkan lagi 2 doa ni. Okay, ni hadis ini disebut daripada Abu Saleh, daripada beberapa sahabat. Kata mereka, Nabi SAW bertanya kepada seorang lelaki, bagaimanakah bacaan kamu dalam solat? Jawab lelaki tersebut, saya membaca tasyahud akhir, dan saya menyebutkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi lelaki tersebut, saya tidak pandai membaca doa kamu dan doa Muaz. Maknanya kita nampaklah hadis ni berlaku selepas daripada kita dah share 2 doa tu. Dan doa yang pertama tu yang Nabi amal, doa kamu ni, dan doa Muaz yang Nabi sampaikan kepada Muaz bin Jabal tu kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. So lelaki ni dia baca doa yang simple. Bagi dia lah simple sebab orang Arab kan. So dia baca apa? Dia minta syurga, dia minta jauh daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan Nabi kata apa? Nabi berkata kepada dia, pada perkara itulah doa kami. Maknanya benda itulah yang kita minta. Cuma yang Nabi minta dalam lafaz yang berbeza kan. Muaz bin Jabal yang Nabi ajar kepada Muaz pula pun lafaz yang berbeza. Tapi inilah dia punya tujuan. Kita semua ni, tujuan kita hidup kat dunia ni, kita beribadah, dan tujuan untuk sampai ke akhirat adalah jannah. Kan, jannah is the destination kan. Kita punya kata apa, tempat yang kita nak tuju nanti. Tak nak syurga lah kan. So kita tak nak neraka. So itu benda yang berlawanan lah. So sebab itu Nabi pun mengiktiraf. So ibu-ibu sekalian, bagi kita yang mungkin tak mampu nak baca doa yang panjang, tak tahu nak minta apa kan, so minta doa ni pun tak apa. Kalau boleh dalam bahasa Arab, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau kata nak baca tu macam berbelit-belit lah lidah ustaz, susah nak baca kan, apa katalah rasa tak al-fasih, takut bacaannya tak betul, keluar pula bunyi lain ke apa kan, takut salah baris pula, itu bahaya juga tu kan. Kalau sebut Allahumma inni as'alukal jannah, jannah tu syurga. Kalau sebut jinnah jadi gila tu. Contohlah kan, kita sebut keluar pula jinnah kan. Minta apa? Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kegilaan. Jadi kegilaan apakah ini kan? So takut tersalah sebut. So kalau katalah rasa susah nak sebut, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Maknanya dalam hatilah, kita dah habis tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, doa kat situ. Dalam hati pun tak apa. Itulah waktu yang mustajab sebenarnya. Dan menjadi kebiasaan, ada orang yang diamalkan masa dibagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dibaca doa yang pertama, Allahumma inni as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika minan nar. Sebenarnya kaedah itu kurang tepat. Sebab waktu yang mustajab adalah selepas tahiyat sebelum berikan salam. So sepatutnya dia berlaku dalam tahiyat tu. Lepas tahiyat lah, sebelum bagi salam. Tapi kaedah ni dah jadi satu kebiasaan. Orang membaca ketika memberikan salam. Sebenarnya kurang tepat. Ikut kepada kaedah yang tepat adalah kita baca dalam tahiyat.
Jadi kalau katalah di antara kita mungkin ada yang amalkan macam tu, saya sendiri pun dulu saya amal macam tu. Dulu sebelum saya belajar lah, masa budak-budak dulu kita dengar satu ceramah yang kita amalkan macam tu. So, bila kita belajar dalam hadis baru kita tahu rupanya kaedah tu kurang tepat. So kita bacalah doa ni dalam tahiyat. So itu yang terbaik lah. Dan ada juga orang yang amalkan macam tu sampai dia ada i'tiqad, dia ada kepercayaan, dibacakan di pandang kanan kan. Dibaca minta syurga ni kepada malaikat tu. Kata macam bahasa mudahnya kita macam kautim lah. Dengan malaikat rokib tu, kita kata kita macam kautim dengan dia nak dapatkan syurga. Kita kautim dengan malaikat atid supaya dielakkan daripada neraka. Maknanya malaikat tu akan mencatatkan lah. Maknanya kalau yang malaikat rokib catatkan dapat syurga. Malaikat atid akan catat supaya kita tak terkena api neraka. Sampai ada yang i'tiqad macam tu. Sebab dia ikut logik akal. Kan malaikat dia kan sebutkan dulu kan malaikat rokib atid kat bahu kita. Kan yang ditulis. Sebenarnya perkara itu tidak dipastikan. Maknanya perkara itu hanya kata-kata orang sahaja. Bukan sesuatu yang secara pasti. Kita pun tak tahu benda ni semua benda yang gaib. Bahkan Nabi sendiri pun tak banyak benda yang Nabi tak tahu benda-benda yang gaib ni. So kita bila ikut pada logik sampai orang amalkan macam tu. So benda tu sangat-sangat berbahaya sebab kita minta syurga dengan neraka bukan dengan malaikat. Kita minta kepada Allah. Kan nampak benda tu remeh, nampak benda tu macam logik. Kan nampak benda tu macam what's wrong? Apa yang salahnya ustaz? Saya buat benda baik bukannya saya buat maksiat. Sebenarnya itu pun kita maksiat lah kalau ada kepercayaan yang tak betul. Akidah yang salah tu. Tapi kita anggap minta syurga dengan malaikat. So tu bahaya tu. Jangan sampai macam tu kan. Kita berdoa ketika malaikat aminkan pun bukan maknanya kita minta kat malaikat. Kita doa kepada Allah. Minta mesti kepada Allah. Cuma kita harapkan amin daripada malaikat. So amin itu mustajab. Kan? So jangan sampai kita salah faham dalam kita beramal. So sebab itu kita bacakanlah doa ni ketika dalam tahiyat. Dan satu lagi doa yang kita boleh amalkan juga, ni yang doa dari Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar minta kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah saya satu doa yang boleh saya baca dalam solat. So Nabi pun ajarkan doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang pertama apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang cukup besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan keampunan daripada sisi Engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So hadis ni juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari 834. Jadi ibu sekalian, ni pun kita boleh amalkan. Maknanya sebenarnya ada 4 doa yang boleh kita pilih salah satu ke, nak gabungkan ke, nak baca doa yang lain pun tak apa, tapi kesimpulan berdoalah dalam solat, khususnya ketika sujud, waktu mustajab, dan juga lepas tahiyat sebelum memberikan salam. So inilah doa dia, sama-sama cuba kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan insya-Allah. Itulah saya kira cukup sekadar itu untuk kuliah kita. Dan saya lihat kepada soalan yang dikemukakan dalam 10 minit insya-Allah. Okey, soalan daripada Bonda Rahimi, kalau tempat tu bising, bolehkah kita baca kuat juga sehingga kita dengar? Okey. Maksud kuat tadi yang saya sebutkan dalam slide itu adalah kuat sampai jemaah boleh dengar. Seseorang boleh dengar. Yang mana kita amalkan itu ketika adanya keperluan. Okey. Dalam konteks ni maknanya Bonda Rahimi tanya ni solat bersendirian kan, solat bersendirian dan tempat tu bising. So kita tak dengar apa kita baca. Kan? Dan kita tahu dalam keadaan kita nak menyempurnakan rukun qauli, sekurang-kurang kita dengar. Maka kalau ikutkan kepada kaedah, kita kena kuatkan suara lah. Kena lawan kepada suara yang bising tu sehingga kan kita boleh dengar dengan jelas. Sebab syarat dia kita kena dengar. Kalau kita baca suara tenggelam, so, maknanya di situ kita tak capai kepada apa yang sepatutnya kita lakukan. So sebab tu bila nak solat kita memilih tempat. Kadang tu lah kita solat, kadang benda tu berlaku tak mengejutkan, kita tak rancang pun.
kan, tapi benda tu nak berlaku. Contoh solat kat area A kan, tiba ada bunyi bising lah, vacuum ke apa. So di situ memang kita akan terpaksa menguatkan suara. Sekiranya tempat tu memang bising dalam tempoh masa yang lama, lebih baik kita berhentikan solat dan cari tempat lain. Itu lebih selamat. Kecuali kalau kata nak habis dah, kan, solat nak habis, tahiyat akhir, baru bunyi bising. Kita kuatkan suara lah, cuba kita kuatkan, tapi masih tak boleh nak kuat. Kita cuba ringkaskan solat, itu lebih baik. Tapi kalau baru mula solat, dah bunyi bising macam tu, baiknya kita terus pindah tempat lain lah. Sebab syarat dia mesti kita kena dengar. Walaupun kita kata, alah ustaz saya dah kuatkan suara dah, dia tak dengar juga. Tak dengar tu maknanya tak dengar lagi lah. Maknanya sampai kita dengar, kita kena kuatkan suara. Sebab itu syarat rukun qauli ya. Okey, Bonda Siti Nurul Atirah, kalau jemaah wanita baca kuat surah yang kita hafal dalam setiap solat 5 waktu. Okey, sebabkan suara wanita ni yang mana di situ ada satu perbincangan, adakah ianya aurat ataupun tidak. Kalau kita lihat kepada pandangan jumhur yang menyebutkan suara wanita itu aurat bila mana suara itu dilenggutkan. Ada orang kata apa, boleh menggiurkan lah, menarik menarik perhatian. So di situ menjadi aurat. Sebab itu pun dikira sebagai salah satu bentuk kita membangkitkan nafsu kan. So dalam konteks kita membaca surah yang secara normal, so itu taklah dikira sampai orang kata macam istilah dia macam menggoda lah kan, maknanya suara yang menarik perhatian di sekadar kita bacaan surah kan. Okay, itu pada asalnya lah. Jadi bila jemaah wanita pun nak baca surah yang kita hafal dengan kuat pun dalam keadaan yang aman daripada fitnah, so tak ada masalah lah. Dia no problem, sebab di situ tak ada apa-apa yang menjadi satu orang kata apa, satu ruang fitnah. Jadi kalau bercampur dengan lelaki kan, kita baca dengan kuat, so di situ yang kita perlu berhati-hati. Takut bacaan kita tu boleh menarik perhatian mereka lah. Sebab itu bila sampai kepada muslimat ni, kita Islam sangat menjaga kan, sangat menjaga kebajikan, sangat menjaga kemuliaan, kehormatan kan. Jadi kalau bersendirian tak ada masalah, boleh baca kuat kerana kita dengar kan, jadi tak ada orang yang mendengar lah, ataupun bersama dengan jemaah muslimat yang lain, itu tak ada masalah. Tapi kalau ada jemaah lelaki, lebih baik kita baca secara perlahan, takut timbul fitnah lah. Okey, Bonda Rahmah, Assalamualaikum. Nak tanya, katalah waktu asar masuk pukul 4.40. Dan kita terus solat, semasa tengah solat rakaat 3 dengar azan baru berkumandang. Sebenarnya kita terus solat ketika itu. Soalannya, adakah kita kena berhenti dan solat semula atau boleh diteruskan? Okey. Antara syarat sah untuk kita solat adalah kita memastikan masuknya waktu. So kalau ikut pada soalan bonda yang diajukan, Bonda Rahmah ajukan ni, masuk waktu pukul 4.40 kan, kita dah terus solat. Okay, so azan berkumandang lewat lah daripada 4.40, sedangkan waktu tu telah kita pastikan kan, kita dah tengok jam, kita dah check dalam laman web mufti ataupun laman web yang diperakui waktu solat dia, so kita dah yakin masuk waktu. So tak semestinya kena menunggu lagi azan yang untuk dikumandangkan, sebab azan yang dikumandangkan tu bukannya automatik kan, bukannya secara pasti, maknanya memang ikut on time, kadang-kadang ada yang lambat, mungkin ada yang terawal. So maknanya bila bonda dah pastikan masuk waktu melalui medium yang sepatutnya, tengok dah dalam portal pukul berapa masuk, jam pun dah pastikan dah, so dah mula solat, maknanya masuk waktu solat tu dah pasti. Azan kalau lewat pun, so no problem, sebab waktu tu dah dipastikan, so teruskan je lah solat tu, tak perlu risau lah. Ni kalau orang yang agak-agak, yelah tu dah masuk lah kod. Kod ni yang kita takut sikit, sebab kita tak pasti kan, macam kiblat lah kan, orang ada yang berijtihad terus. Dia lebih kurang lah tu, padahal salah dalam ijtihad pun kena ada usaha. Adalah dia punya juhud tu, ada dia punya usaha. So dalam waktu pun sama, kita dah pastikan, memang yakin masuk waktu, so selesai. Azan lepas tu ke, azan 10 minit lepas tu pun tak ada masalah, sebab azan tu yang lambat kan, sebab kita dah pastikan waktu dia. So teruskan je lah, tak perlu berhenti lah, sebab kita dah yakin. Okay, Kak Haji, saya baca dalam hati bahasa Melayu lepas baca tahiyat sebelum salam. Okay, terbaik, no problem. Memang sangat baik untuk kita amalkan bagi yang tak boleh nak baca dalam bahasa Arab. Yang penting jangan lepaskan peluang berdoa.
Okey, Kak Nisum Ustaz, jika dalam slide Ustaz ada tulis harus, adakah itu merujuk kepada sunnah jibiliyah? Okey, hukum harus ni dia bergantung pada perbincangan ulama. Ikut kepada hadis, maka di situ akan ada huraian oleh ulama, dan kebiasaan memang kalau sunnah jibiliyah ni menjadi harus. Itu asal. Sebab kan asal hukum kan adalah harus. Kan, so sunnah jibiliyah ni apa yang Nabi buat secara fitrah. So di situ kita nampak dia ada persamaan, ya? Maknanya kebiasaan sunnah jibiliyah jadi hukum dia harus. Kalau kita buat atas dasar cintakan Nabi, dapat pahala. Pahala sebab bukan sebab hukum harus tu, sebab kita buat cintakan Nabi. Kan macam kita pakai pakaian orang Arab, pakai jubah ridak, kan itu serban apa kopiah kan. So itu adalah satu kebiasaan budaya orang Arab. So sunnah jibiliyah. Asal pakaian tu tak adalah pahala asalnya. Tapi kalau kita tahu itu pakaian Nabi biasa buat, Nabi pakai, kan? So kita buat ni cintakan Nabi, nak tunjukkan mahabbah, tanda cinta kepada Nabi, so dapatlah pahala. Dia begitu. So kebiasaan yang saya tulis dalam slide pun yang harus, kebiasaannya adalah sunnah jibiliyah. Tapi ada juga yang kata beberapa sunnah yang memang Nabi buat, yang syariat, tapi jadi harus. Nanti kita akan bincang, adalah sunnah, tapi dia tak banyak, dia ada beberapa saja yang memang sunnah syariat, tapi hukum jadi harus. Sebab di situ bila diamalkan akan menyebabkan satu perkara yang menyusahkan kepada orang. Kan? Contohlah macam kita berqiyamul sampai menyebabkan kita susah pada diri sendiri. Nabi buat kerana Nabi mampu dan Nabi tak rasa susah. Tapi bila orang kita buat sampai kita nak ikut macam Nabi buat bersungguh-sungguh, tu bagus. Tapi bila dah rasa sakit, kan, so masih kita nak paksa diri, so itu dah jadi makruh. Sebab tak bolehlah menyusahkan diri, kan, sampai kita rasa macam beban. So itu ada beza. Sebab itu kita kata kebanyakan sunnah jibiliyah memang adalah harus. Tapi ada certain sunnah tu kita akan bincang, yang mana walaupun disebut harus, tapi sebenarnya itu adalah syariat. Sebab apa jadi harus? Sebab dia tidak mahu menyusahkan kepada kita. Nanti kita akan bincanglah, adalah beberapa sunnah yang tertentu. Okay, Bonda Zehra. Okay, Assalamualaikum. Masa perkataan rahmat dan azab itu, kita boleh berhenti dan berdoa semasa kita mengaji Quran selain daripada semasa berjalan dalam solat. Okey, betul-betul. Okey, kita amalkan juga pada waktu membaca ayat Quran. Pun sama, betul-betul. Saya lupa nak sebutkan tadi, ya. Dia amalkan pada dua keadaan. Tapi yang disebut dalam hadis secara khusus adalah ketika solat. Kita baca ayat Quran secara asing pun, jumpa ayat azab, jumpa ayat rahmat pun sama. Kita berhenti dan kita melakukan perkara yang sama. Doa dan juga azab tu kita minta perlindungan. Okay, terima kasih kepada Bonda Zahra. Okay, okay dah. Kita lakukan soalan setakat ni, ya. Okay, ada berapa soalan ni ke? Soalan nak diajukan ke? Ada masa lagi, mungkin dalam seminit ni. Kalau tak ada, kita tutup dulu kot. Ada yang angkat tangan ke terangkat? Tu Bonda Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Ibu nak tanya Ustaz. Ibu ada dengar satu ceramah seorang Ustaz ni, dan ibu pun ada amalkanlah dalam sujud terakhir tu Ustaz. Dia kata bila dah umur kita ni dah 50-an, dia kata eloklah semasa sujud terakhir tu Ustaz, kita baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Ustaz. Adakah ini dibolehkan, diharuskan, atau ada mana-mana hadis Ustaz yang mengatakan tentang ni? Okey, terima kasih kepada Ibu Aisyah yang bertanya. Okay, Ibu sebenarnya Rahmah, Ustaz. Sorry. Oh, minta maaf. Tersilap ni, tengok. Okey. Oh, tadi yang angkat tangan tu ni Bonda Aisyah. Okey. Minta maaf. Saya tertukar nama. Minta maaf. Okey. Tak apa, kepada soalan yang diajukan tadi oleh Ibu Rahmah tadi, berkenaan dengan bacaan tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Sebenarnya dalam sujud dan juga rukuk, ada beberapa bacaan yang lain yang Nabi SAW amalkan secara khusus. Antaranya bacaan tadi. Sebenarnya ada bacaan lagi, Subhanal malikil quddus, Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta, pun boleh amal.
Yang kita biasa amal itulah ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Itu yang sebab itu yang kita belajar dalam fardu ain. Tapi sebenarnya boleh kita amalkan yang lain. Dan doa yang tadi yang disebutkan oleh Ibu Rahmah tadi adalah salah satu doa yang memang sunnah yang Nabi amalkan. Dia ada hadis dia, cuma saya tak ada slide, saya tak ada rujukan nombor hadis tu. Tapi memang ada hadis. Memang ada hadis yang mana menunjukkan kita boleh baca bacaan tu, memang itu adalah bacaan sunnah. So maknanya tak ada masalah. Dan satu lagi, nak baca bacaan lain pun, mana-mana tasbih pun tidak ada masalah sebenarnya pada asal. Maknanya nak baca paling kurang subhanallah. Kalau ikutkan yang Nabi amal tak ada pun subhanallah. Kan? Tapi sebabkan sifat bacaan tu tasbih, so ada keluasan. Nak baca subhanallah pun tak ada masalah. Kan? Jadi sebenarnya dia memang luas lah, memang bebas untuk kita amalkan apa-apa zikir yang lebih kepada tasbih, subhanallah. Jadi tasbih yang disebutkan oleh Ibu Rahmat tadi salah satu bacaan tasbih yang memang Nabi amalkan secara khusus. Sangat baiklah untuk kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta, ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Boleh? Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, tadi saya tengok dalam ruangan chat ada soalan lagi. Okey, yang terakhir Okey, insya-Allah. Bunda Jamalia, Ustaz saya nak bertanya untuk qada solat zaman jahiliyah. Bolehkah kita duduk, kita solat duduk supaya boleh qada beberapa kali? Kita mampu solat berdiri. Okey, faham. Bagi mereka yang nak untuk menyegerakan qada ni, kita perlu ingat dalam rukun kita perlu berdiri bagi yang berkuasa, bagi yang mampu. So bagi solat qada, dia terikat dengan hukum yang asal, yakni hukum solat yang fardu lah. So rukun tu memang kita kena patuhi. Jadi apa maksud dia? Kita perlu juga untuk berdiri walaupun sebentar. Sebenarnya maksud berkuasa ni selagi mana kita berkuasa, sampai mana kaki itu masih lagi boleh berdiri, kita kena berdiri. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya begitu. Tapi disebabkan macam soalan Bunda Jamaliah bertanya kan, maknanya mungkin banyaklah nak kena qada. So kita mengambil kaedah yang lebih mudah kan, supaya kita solat dalam keadaan yang lebih banyak berbanding solat 1-2 betul dah kita dah rebah. So lebih baik kita keadaan macam mana kita solat berdiri walaupun sebentar. Berdiri walaupun sebentar, kemudian duduklah untuk kita memperbanyakkan solat qada. Macam tu. Yang penting kena berdiri, jangan terus duduk. Mesti kena berdiri walaupun sebentar. Di situlah baru rukun tu telah kita laksanakan. Sebab bagi yang mampu, so kita mampu kan berdiri, kita mampu berjalan. So kalau solat terus duduk, so di situ menjadi satu tanda tanya kan, jadi tanda tanya. Adakah kita tak mampu, padahal kita mampu berjalan. So berdirilah walaupun sekejap. Okay, nasihat saya macam inilah Bunda Jamalia, pada kita semua kalau ada yang kena untuk qada solat, yang terbaik macam mana? Yang terbaik, pertama kita adakan satu macam jadual ataupun satu macam catatan berapa lama yang kita perlu qada. Berapa hari ke, berapa bulan ke, even berapa tahun pun, adakan satu kiraan dulu. Dan adakan satu buku untuk mencatat. Yang kedua, kita qada ni paling mudah, kita iringkan setiap fardu dan juga qada. Pastikan dah bertaubat siap-siap lah, bertaubat siap-siap, tak nak berulang lagi. So kita lepas tu apa usaha kita nak menunjukkan kita ni sedang berubah kan, sedang bertaubat. So maknanya kita akan qada setiap kali waktu solat. Maknanya dah solat subuh, qada subuh. Dah solat zuhur, qada zuhur. Maknanya tak perlulah paksa sangat sampai buat banyak. Kan, itu pun dah kira okey. Yang penting ia berterusan. So kita adakan satu kiraan kan, so berapa hari kita dah selesai, mungkin berapa minggu dah selesai. So sampailah kita selesaikan kiraan tu. Katalah memang tak sempat Ustaz, memang banyak sangat. Yang penting kita dah berusaha dan berterusan. Yang paling penting adalah kita bertaubat. Kita bukan yang kita sengaja waktu jahiliah tu kan. Tapi kita dah sedar sekarang Allah dah berikan hidayah. Kita dah bertaubat. So tanda bukti dia adalah kita berterusan qada. So jangan sampai kita menyusahkan diri. So kita buat, tapi biarlah dia perlahan, dia ada progress.
dia berterusan. Kalau dah kata selesai qada tu lagi bagus, lagi kita lega lah. Tapi kalau tak sempat pun, insya-Allah buku yang kita dah catat ataupun nota tersebut akan menjadi saksi yang mana kita sedang berusaha untuk menyelesaikan hutang kita waktu kita jahiliah. So saya rasa lebih baik macam tu lah, maknanya bonda pun tak rasa susah. So kita pun ada progress, kita berterusan kan, dan solat pun dalam keadaan yang tenang kan, tak perlulah terlalu memaksa diri, tak perlulah sampai kita rasa beban kan, diselubungi dengan rasa macam kata bersalah sangat, insecure, semua tak perlulah. Maknanya kita dah bertaubat dan kita teruskan dalam keadaan qada. Itu bagi saya itu lebih baiklah untuk kita amalkan. Boleh Bunda Jamalia, insya-Allah sama-samalah kita ke arah kebaikan insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inna hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.